Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okay, bertemu lagi kita di video minggu yang ketiga dalam bulan 11 bulan November. Okay, seperti biasa saya akan buat video. Kalau saya ada masa, saya akan buat video untuk weekly forecast je setakat ni. Tak ada tentang teknik ataupun orang cakap apa pengajaran dalam BBMA. Kalau nak belajar BBMA, boleh terus ke Cikgu Omali ya. Dekat link description ni ada BBMA registration ataupun BBMA support team, yang mana ada kelas-kelas yang Cikgu Omali yang akan buat secara online. Saya rasa sekarang ni kebanyakan dia buat secara online. Okay, so siapa yang nak belajar BBMA basic ke, intermediate ke, advance ke, boleh terus kepada Cikgu Omali. Dia ada team yang handlekan kelas-kelas dia. Okey, sebelum saya masuk ke forecast ataupun pair yang berpotensi untuk kita masuk untuk next week ni, 16 hari bulan 11 2020, saya akan highlightkan tentang satu broker yang saya bawakan lah. Macam biasa, saya trade banyak broker yang saya trade, tapi saya banyak ketengahkan ataupun bawakan broker GMIH. Sebab apa saya bawa GMIH? Sebab broker ni bagi rebate ataupun commission setiap kali entry kita. Tak kira lah entry kita tu loss ke, profit ke, rebate tetap dibayar. Dan entry kita tak kira lah, kita entry 5 second kita close, tetap rebate dibayar. Dan rebate ni boleh kita transfer ke account trading kita, ataupun kita boleh withdraw rebate ni. Kalau nak transfer, sama juga macam kita nak depo account standard, 25 USD minimum. Kalau kita nak withdraw, RM50, maksudnya dalam 12 USD macam tu lah. Okay, GMI sama juga macam broker lain. Ada account standard, ada SEN, ada ECN, ada swap free, ada bonus account. Bonus, first deposit bonus 50%. Contoh anda deposit $100, anda akan dapat bonus $50. Sama juga macam broker lain, bonus akan ditolak apabila anda membuat pengeluaran dekat account tu, ataupun anda withdraw lah account tu. So dia akan tolak bonus anda. So bonus tu support margin dan support floating bukannya bonus ada certain amount ataupun certain lot baru dia support floating ataupun margin. Tak, bonus tu akan support floating dan margin apabila kita withdraw. Tak payah tunggu certain lot. Okay, kepada siapa yang belum ada account GMIH, boleh open account. Anda link dekat description ni, ada link yang saya bagi. Anda saya senang sikit, kita nak aktifkan rebate. Tapi siapa yang belum ada akaun GMIH, yang dah ada akaun GMIH tapi tak pernah tahu pun pasal rebate ni, boleh PM saya. Okay, PM pun dekat Telegram, dekat bawah ni ada link description dan description tu ada Telegram saya, boleh PM. Sebab ramai yang PM saya cakap dah trade dengan GMIH ni daripada sebelum dia rebrand lagi, GMP lagi, Global Market Prime, tapi tak pernah tahu pun ada rebate. Okay, so kita boleh buat, dan ada step by step dia lah. Okay, so siapa yang minat boleh PM saya. Okay, so kita masuk kepada pair yang berpotensi lah untuk kita masuk minggu ketiga bulan November ni, iaitu 16 hari bulan lah. Okay, kita tengok first pair. Saya akan fokus kepada US, pada gold dulu lah. Okay, gold di weekly. Kita apa yang kita nampak kat sini, kalau dekat weekly ni memang biasalah, dah beberapa minggu dah beberapa bulan dah saya rasa gold ni dekat weekly memang uptrend lah. Okay, so kalau siapa yang nak main time frame besar ni, fokus buy lah untuk weekly ni. Dan kat sini pula dia candle minggu lepas close membentuk satu arah kukuh buy, dan di sini ada re-entry buy. So kita boleh fokus buy.
Okay, kita boleh fokus buy. Tapi di sini ada satu candle yang besar. Okay, ini adalah efek daripada election US di mana Donald Trump dah kalah. Okay, Joe Biden yang menang. So dia memberi efek kepada gold. Okay, weekly inilah zone dia lah. Zone cantik lah, zone buy lah kalau bagi saya nampak. Dan di sini juga satu kawasan yang cantik. Kalau kita nampak dekat sini, sini adalah zone di mana MA telah keluar low BB ya. Ini buat satu, memberi satu isyarat lah kepada kita. Okay, tak apa, itu ini kefahaman saya lah. Okay, kefahaman saya. Ini memberi isyarat apa, saya tak boleh nak terangkan lah. Okay, kalau kita tengok pada daily gold ni, daily ni buat kejatuhan yang besar di, saya rasa pembukaan market pada minggu lepas, hari Isnin, dia buat kejatuhan yang besar. Sebab apa dia buat kejatuhan yang besar? Selepas kemenangan Joe Biden diumumkan, dia telah membuat satu statement lah, lebih kurang macam itulah, statement yang mengatakan dia akan perangi COVID di US. Dan juga itu juga ada satu company, kalau tak saya Pfizer, yang telah mengumumkan vaksin telah 90% siap. So safe haven currency ni, gold ni jatuh. Okay, dia jatuh dan dia buat satu re-entry kat sini. Okay, kalau kita nampak ni dekat weekly tadi adalah buy. Apa kita nampak dekat weekly buy. Okay, sekarang dekat daily menunjukkan dia nak bagi sell. Sebab apa? Sini arah kukuh sell arah kukuh sell. Dan sini dia memberi re-entry sell. Adakah re-entry ni akan valid untuk kita sell? Kita tengok kat H4. Okay, kalau apa yang saya nampak dekat H4 ni, saya takkan sell lah. Sebab apa? Waktu dia memberi re-entry sell, re-entry sell dekat daily tadi, di H4 dia memberi momentum buy. Okay, sini ada satu candle momentum buy yang cross sekali MA50. Dia break sekali MA50. So memberi, bagi saya, apa yang saya nampak ni memang satu momentum yang kuat. Di sepanjang momentum ni dia belum beri lagi re-entry. So saya akan tunggu re-entry di zone ni lah. Okay, re-entry di MA510 low. Dan MACD dekat sini juga ada MACD ya. Okay, seandainya dia terus memberi re-entry di H4 ni, di H1 mesti tak ada signal yang berlawanan arah. Okay, tak ada momentum sell lah bagi saya. Okay, area ni lah. Saya padam dulu yang ni. Okay, dekat sini, ini adalah zone re-entry di H4. Saya akan pastikan dekat sini tak ada momentum sell. Sekiranya berlaku momentum sell, saya akan tunggu re-entry sell di H1. Sebab apa? Di H1 ni akan mengikut di daily punya entry sell. Okay, kalau siapa yang belajar untuk supply and demand, dekat sini adalah zone-zone demand. So kalau apa yang kita nampak daripada BBMA, kat sini dia memberi re-entry buy di H4. So memang cantik lah kawasan ni, adalah kawasan demand di H1. Okay, so kalau dia bagi re-entry buy di H4, saya akan pastikan di H1 tak ada setup ataupun signal yang berlawanan. Saya akan masuk buy untuk gold. Sekiranya H1 memberi signal sell ataupun setup sell, so saya tak akan masuk buy. Saya akan fokus kepada sell untuk mengikut re-entry sell di daily. Dekat mana saya nak TP kalau saya re-entry sell di daily? Saya akan TP di area low BB. Maksimum saya akan TP low BB. Minimum saya akan TP di MA low. MA low yang paling bawah, area ni lah. Okay, ini ada MA low yang paling bawah. So kat situ saya akan TP kalau saya sell. Kalau saya buy, top, bukan top MA high paling tinggi daily, saya akan TP. Okay, itu untuk gold. Kita tengok major pair yang lain.
Meja pair Euro USD. Okay, untuk Euro USD saya rasa lebih kurang juga setup macam gold. Okay, kalau tengok weekly memang uptrend. So kalau kita pening pada weekly ni, kita tengok pada daily. Okay, kalau kita tengok daripada daily, di sini ada satu candle arah kukuh buy. Ini arah kukuh buy lah. Dua batang ni adalah candle arah kukuh buy. Dan market memberi re-entry yang cantik bagi saya. Re-entry ni, re-entry di daily, re-entry di MA510 low. Dekat situ ada MACD, dekat situ ada MA50. So re-entry ni cantik ya. Dah sampai ke top MA510 high dah. So kita dah, siapa yang masuk itu memang dah profit dah. Berapa lah, tengok 900 point ataupun 90 pip lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, ni adalah kawasan re-entry. So daily dah memang dah nak uptrend, weekly pun uptrend lah. So dekat daily ni kalau kita nak tunggu, kita kena tunggu balik dia bagi re-entry lah. Okay, kalau nak cepat kita tengok pada H4. Okay, H4 ini adalah zone re-entry buy dia. Sama macam zone daily tadi. Dekat sini juga ada 4 line yang dikatakan satu resistance atau support yang kuat. Dia kena break untuk dia masuk, untuk dia turun. Dan di sini ada satu arah kukuh buy. So H4 untuk Euro USD saya akan fokus kepada buy jugalah. Kalau dia bagi re-entry buy, saya akan buy. Okay, tapi H1 mesti tak ada setup yang berlawanan lah. Kalau H4 bagi re-entry tadi dia, H1 jangan ada signal ataupun setup sell. Kalau ada momentum sell, okay, re-entry H4 tu belum lagi valid. Tunggu H1 buat MHV dulu. Okay, selagi dia naik buat re-entry, tak ada momentum. Sekiranya ada momentum di H1, tunggu dia buat re-entry. Dan selepas re-entry mesti dia buat momentum. Kalau tak ada momentum selepas re-entry di H1 ni, baru saya akan buy. Dan di sini juga sama juga, macam ada satu zone demand dekat sini. Okay, so fokus kepada buy Euro USD. Okay, tengok pair GU pula. GU apa yang ada pada GU weekly ya? Sama lebih kurang macam ni juga. Kalau kita tengok balik pada 8 Mac 2020, masa first PKP kita dulu lah, macam sini ada satu complete setup yang berlaku lah. Extreme, TP wajib, MHV, arah kukuh, re-entry, momentum, re-entry. Dan berkemungkinan dia akan buat momentum. Tapi candle weekly mungkin tahun depan ke buat momentum, mungkin bulan 12 ke buat momentum, kita tak tahu. Okay, tapi dalam keadaan uptrend, kita boleh mencari mencari buy di weekly lah. Okay, weekly tadi kita nampak apa betul kita nampak berlakunya uptrend kan. Sini juga bermulanya uptrend kembali ya, di daily. Di sini ada momentum buy. Dan di sini juga ada satu extreme sell. Tapi sini berlakunya TP wajib. Berkemungkinan market membuat MHV dulu. Okay, MHV, tapi tak tahu berapa hari dia akan buat MHV. Okay, so dekat sini adalah re-entry buy dia. Kita dah terlepas lah. Kalau kita tengok ni, dia bagi re-entry buy ni pasal hari Jumaat ataupun hari Khamis, dia bagi re-entry buy. Okay, daily tunjuk uptrend juga untuk GU. So weekly uptrend, daily uptrend, focus buy. Di H4, okay, daripada sini dia turun buat kejatuhan, dan sini ada berlakunya momentum sell. Okay, berlakunya momentum sell, dan di sini dia ada re-entry sell. Sebab apa re-entry sell ni tak turun? Dia berkemungkinan
ada jawapan di H1 lah. Tapi kalau kita nak tengok, kalau kita nak fokus buy dekat di daily dan weekly tadi, kita kena tunggu H4 ni buat buat arah kukuh buy. Ni candle ni ataupun the next candle yang buka ni buat arah kukuh buy, dan tunggu re-entry buy di MA510 low. Okay, kita tengok pada H1 lah. Okay, sebab apa re-entry buy di H4 tadi tak valid lah bagi saya. Ni saya tandakan ni padam dulu. Okay, ini re-entry sell di H4. Sebab apa? Di sini ada momentum sell, dan di sini kita cakap ada re-entry sell lah. Kenapa dia tak turun terus? Okay, sebabnya berlaku momentum buy di H1. Okay, dia buat momentum buy, dia bagi re-entry buy dan dia terus naik. Sepatutnya di H4 tadi kita sell dan kita harapkan dia turun, tetapi sebab apa dia tak turun? Sebab berlakunya momentum buy di H1. H1 tak support H4. Okay, so dekat sini pun dalam keadaan nak trend. Kalau kita nak ikut weekly dan daily punya setup buy, okay, di sini dah ada setup buy, dan paling cepat di sinilah zone untuk kita buy sampai ke mid BB. Saya akan tunggu sampai ke mid BB lah untuk saya buy. Nak selamat. Sebab apa? Saya nak tunggu H4 punya arah kukuh dan re-entry juga. Okay, berkemungkinan arah kukuh berlaku dan MA510 low akan naik ke atas ni, dan berkemungkinan berdekatan dengan kawasan kotak ni untuk kita buy. Itu untuk GU. Kita tengok cross pair GJ. Sebab ada ramai yang request kepada saya untuk GJ. Ramai sebenarnya peminat GJ. Saya jarang-jarang trade GJ. Okay, GJ weekly dia tinggalkan satu jarum yang panjang bagi saya. Okay, GJ weekly kalau kita nampak market bermain di MA, di antara MA510 low dan MA510 high. Dia tak pergi mana pun, area ni ya dia main. Okay, so weekly kita tak nampak, kita tak pasti buy atau sell. Tak perlu kita buka pada daily. Okay, daily kita terang-terang kita nampak ada berlakunya momentum buy dekat situ. So sini adalah re-entry buy dia. Kalau dia buka nanti hari Isnin, dia turun mencari mid BB ataupun MA50, kita dah boleh fokus kepada buy. Sebab apa? Sini adalah TP wajib. TP wajib kepada ekstrim ni ni berlakunya satu ekstrim sell. TP wajib tu adalah re-entry untuk momentum yang berlaku. So saya akan tunggu re-entry di daily. Dan di H4 berlakunya, okay, di H4 sekarang ni berlakunya momentum sell, dan di sini berlakunya re-entry sell. Maksudnya dah berlawanan dengan daily punya re-entry buy. So di sini pastikan selepas ni tak ada momentum sell. Kalau tak ada momentum sell, di situlah berlakunya MHV. Itu ikut kefahaman saya. Okay, dia berlakunya MHV di H4. Daily bagi re-entry buy. Daily bagi re-entry buy selepas momentum. Tetapi di sini berlakunya momentum sell, dan di sini ada re-entry. Dan pastikan candle yang seterusnya, minimum 3 candle yang berlaku di H4 tak ada momentum sell. So maksudnya itulah MHV buy di H4 untuk mengikut daily punya re-entry buy. Tapi jika berlakunya H4 berlaku momentum lagi, so maksudnya re-entry buy di daily tu tak valid lagi. Saya tak akan masuk lagi buy di daily. Sebab apa? H4 kalau berlakunya momentum sell. Okay, itu untuk H4. Di H1 mestilah akan berlakunya full setup. Okay, untuk mengenai okay, sepanjang kejatuhan, okay, dia akan berkemungkinan kalau dia nak bagi re-entry yang solid di daily, H1 akan buat extreme MHV dan arah kukuh sell. Arah kukuh buy. Extreme buy, MHV buy dan arah kukuh buy. Di H4 hanya bagi MHV buy. Di daily hanya bagi re-entry buy. So di H1 dah complete setup buy. So kita boleh masuk. Complete setup tu apa? Extreme, MHV, candle arah kukuh buy dan re-entry buy. Itu complete setup. Diagram dia lah complete setup. Okay, itu untuk GJ. Dan okay, ada orang request lagi untuk saya untuk
tengok apa crude, ini crude USD ataupun WTI kalau broker lain WTI. Kalau GMIH USD. Pelik, saya pun pelik ni. Sebab saya jangan trade oil ni, sebab saya tak faham fundamental dia. Mungkin agak complicated lah bagi saya. Okey, kalau oil momentum sell. Di sini re-entry sell dalam keadaan sideways. Nampak lurus sideways dia ni. Okay, so agak berbahaya. Saya tak tahu. Kalau apa yang saya faham, ini untuk sell. Okay, ini top BB dah nak sampai top BB. Semua pun dia dah touch. MA510 high dia dah touch. MA50 pun dia dah touch. Di sepanjang kenaikan selepas kejatuhan ni, dia tak pernah break MA50. Okay, so di weekly ni adalah uptrend bagi saya. Daily, okay, dalam keadaan weekly dia uptrend tu, daily bagi satu arah kukuh buy kat sini ya. Arah kukuh buy untuk daily. Dan di sini dia bagi re-entry buy. Okay, so maksudnya daily dah nak buat setup buy, weekly masih dari keadaan sideways dan keadaan downtrend. Okay, so saya akan tengok kepada buy dulu. Di sini adalah zone buy dia. Dia memang cantik, dia turun ke area buy ni. Okay, so kat sini saya akan standby untuk buy. Kalau saya trade, saya akan standby untuk buy untuk oil ni. Dan saya akan pastikan DH4 menyokong buy daily ni ya. H4, okay, momentum, re-entry dan berlakunya MHV dekat sini. Arah kukuh, re-entry, dan pastikan H4 tak membuat momentum sell. Kalau kita nak buy ikut daily punya buy ni, daily punya buy ni, pastikan H4 tak ada berlakunya momentum sell. Kalau berlaku momentum sell, tunggu dia buat MHV macam ni. Naik, dia tak larat nak naik, dia turun. Ini adalah MHV. Okay, ini adalah MHV. Okay, apa tu MHV? Tengok balik video MHV. Okay, MHV kalau ikut kefahaman saya punya kefahaman, saya minta maaf kalau anda belajar yang ni salah daripada kefahaman saya. MHV berlaku, kadang-kadang tak berlakunya ekstrim, kadang-kadang berlakunya ekstrim. Itu kefahaman saya lah. Saya daripada saya tengok daripada backtest, itu apa yang saya faham lah. Okay, pastikan tak berlakunya MHV. Tak berlakunya momentum sell di H4. Okay, tak berlakunya momentum sell H4. Maksudnya tak ada momentum sell. Okay, kita akan masuk. Kalau kau tengok daripada supply and demand, di sini ada satu zone. Okay, sampai ke sini lah zone dia, boleh katakan. Ataupun sini zone dia. Sini zone dia. Ni area ni lah sampai ni. Ini adalah zone-zone demand. Okay, di H1 pastikan juga di H1 kalau dah berlaku MHV di H4 ni akan berlakunya complete setup. Itu hanya adalah jangkaan. Okay, fokus tak semestinya berlaku macam tu. Okay, siapa yang follow ni, kalau salah tu saya minta maaf banyak-banyak. Sebab apa? Ini adalah fokus jangkaan saya je. Saya pun tak trade semua pair ni. Saya bagi fokus untuk pair-pair yang kebanyakan orang trade. Sebab apa? Sebab ramai yang banyakkan trade major. Ada yang trade GJ, ada yang oil. Sebab oil ni ada yang request kepada saya. Sebab saya fokus kepada gold. Saya banyak trade gold. Okay, so ini adalah jangkaan ataupun apa yang saya nampak kemungkinan yang berlaku untuk 16 hari bulan ni sampai ke 21 hari bulan 11. Itu adalah kemungkinan yang akan berlaku. Okay, saya rasa cukup 5 pair yang saya bagi ni. Kalau banyak pun saya nanti ramai yang kemungkinan pening. Ini cakap ni, ini cakap ni. Okay, so saya berharap ini video ni bermanfaat untuk anda ya. Okay, lagi sebelum saya nak highlightkan balik tentang GMIH ya. Siapa minat boleh open PM saya. Kalau tak tahu macam mana, boleh PM saya, akan ajarkan. InsyaAllah saya akan ajarkan. Kalau saya tak busy, saya akan ajarkan kepada anda cara-cara nak
open account, nak verified, nak aktifkan rebate. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.